Hai para pelajar, nama saya Paul. Okey, para pelajar saya sering mengadu kepada saya tentang kesukaran untuk mengingat fakta-fakta pada bab 1 tingkatan 4. Okey, khasnya tentang fakta tamadun. Jadi, saya telah membuat satu cara mengingat ataupun formula. Jadi, izinkan saya berkongsi tentang formula mengingati fakta bab 1 tingkatan 4. Okey, jom kita lihat. Okey, yang pertama adalah ini. Para pelajar sering mengadu tentang masalah mengingati istilah-istilah Arab yang berkaitan tentang tamadun. Itu mudun, madana dan madain. Okey, mudun, madana dan madain. Okey, para pelajar ingat huruf-huruf ini ya. Okey, di setiap istilah ini, mudun, madana dan madain ini ada persamaan huruf, itu M abjad yang pertama, D abjad yang tengah-tengah, dan selepas itu di abjad yang berhujung N. M, D, N. Jadi para pelajar cuma ingat abjad-abjad di celah-celah NDN ini. Okey, macam mudun. Para pelajar ingat U dengan U. Okey. M, U, D, U, N. U, U. Okey, mudun. 2 U. Okey, madana 3 A. Anda ingat. M, celah dia A. D, celah dia A. Dan N, celah dia A. Madana. Okey, untuk madain, para pelajar ingat M, A, D, A, I, N. Ingat A, A, I. Madain. Okey. Okey, lagi satu adalah ini. Tentang pengertian tamadun. Okey, pengertian tamadun mengikut sarjana barat serta sarjana Islam ataupun konteks Islam. Okey, persamaan dia adalah ini. Dalam sarjana barat serta sarjana Islam, okey, mereka semua bersetuju bahawa tamadun ini ada unsur pembangunan lahiriah. Okey, cuma satu yang membezakan Islam dengan barat. Okey, dalam konteks Islam, kita ada tambah satu perkataan, iaitu pembangunan rohaniah. Okey, rohaniah. Cuba ingatlah, rohaniah Islam. Rohaniah Islam. Kalau barat, lahiriah saja. Okey, apa maksud rohaniah ini? Kalau ditanya dalam soalan. Okey, pembangunan rohaniah ini biasanya dia merujuk pada ini. Sopanan, kesusilaan, tata tertib yang tinggi, moral yang tinggi. Sopan, susila, tata tertib serta moral. Okey, jadi kalau dikeluar dalam soal adjektif tentang pembangunan rohaniah, para pelajar dalam ABC itu, ABCD, tengoklah sama ada jawapan dia ada perkataan sopan, susila, tata tertib, moral. Kalau ada istilah itu, itulah jawapan dia. Okey, kita lihat yang seterusnya. Okey, tentang kedudukan tamadun. Okey, soalan ini pernah keluar dalam SPM. Dia bagi satu peta, lepas tu dia tanya pelajar tentang kedudukan tamadun dengan sungai dia. Okey, saya ada satu formula untuk mengingat. Okey, kita lihat. Okey, mula kita lukis satu garisan di sini. Okey, sini Egypt, ini Mesir. Okey, MES, Mesir. Okey, Mesopotamia, MES juga. Okey, Mesir, MESI lah. Okey, Meso, MESO. Meso. Okey. India. Okey, India ini tamadun Indus. Okey, namun Indus, I dia mula dengan huruf I. Huangho, Shang lah. Okey, Huangho. Okey, H dengan H, Huangho. Okey, jadi anda lihat di sini Okey, satu pertama. Okey, semua tamadun yang mula dengan huruf huruf M adalah di sebelah kiri. Mesir, Mesopotamia, M. Okey, yang sebelah kanan Indus dengan Huangho. Okey, anda lihat sini. Okey, Indus dengan Huangho. Okey, I dulu. Indus I dulu. Lepas tu baru H. Indus I. Okey, satulah. I ni andaikan satulah. Okey. Lepas tu Mesir dengan Mesopotamia, mana yang mula dulu? Mesir mula dulu sebab MESI. Okey, I. Satu I. Okey, lepas tu Meso, MESO. Jadi anda sentiasa ingat
biasanya tamadun yang ada huruf I akan mula dulu. Okey, macam Mesir, Indus. Okey, yang ketiga yang para pelajar boleh ingat adalah ini. Okey, tentang nama sungai. Kalau kita lihat sebelah kanan, Indus dengan Huanghe. Kalau Indus dengan Huanghe, biasanya nama sungai dia sama dengan nama tamadun. Indus, Sungai Indus. Tamadun Huanghe, Sungai Huanghe. Okey, kalau sebelah kiri, nama sungai dia lain sikit. Okey, Mesir, sungai dia Sungai Nil. Mesopotamia, okey, Sungai Tigris dengan Euphrates. Jadi senang saja. Kalau soalan itu dia tanya tentang sebelah kiri, nama tamadun sebelah kiri, okey, dia mesti tamadun yang mula dengan huruf N. Kalau dia tanya tentang nama sungai, kalau di sebelah kanan, okey, nama tamadun dengan nama sungai dia sama saja. Ingat itu, pelajar. Okey, satu yang saya ingin sentuhkan adalah ini. Okey, tentang proses pembentukan tamadun. Okey, proses pembentukan tamadun. Saya telah buat satu formula. Okey, proses pembentukan tamadun. Okey, kita lihat dalam formula itu anda ingat okey, lihat tamadun apa letak di sungai apa. Okey, yang lain tu semua jawapan yang sama. Okey, jawapan ini anda boleh guna untuk 4 tamadun. Okey. Tamadun, contohnya tamadun Mesopotamia. Tamadun Mesopotamia letak di sungai Mesopotamia. Tanah di situ subur. Okey, sama. Okey, Indus, tamadun Indus letak di sungai Indus. Okey, yang lain tu sama. Okey, kata kunci dia pada soalan biasanya ada proses pembentukan, latar belakang, keistimewaan, memilih lokasi sebagai penempatan. Okey, macam kita tengok ini, soalan SPM SPM 2014. Dia tanya, sejarawan berpendapat bahawa tamadun terawal manusia muncul di kawasan Mesopotamia. Okey, jadi keyword dia Mesopotamia. Okey, terangkan keistimewaan kawasan tersebut. Dia tanya anda tentang keistimewaan kawasan tersebut. Jadi anda guna jawapan ini. Okey, tamadun Mesopotamia terletak di Sungai Tigris dan Euphrates. Tanah di situ subur sesuai untuk pertanian. Yang lain sama. Okey, kalau dia tanya tentang Mesir, SPM 2015 ulangan. Dia tanya tentang ini. Bagaimanakah tamadun tersebut terbentuk? Keyword dia terbentuk. Okey, bagaimana Mesir terbentuk? Lagi satu soalan pada tahun yang sama, dia tanya ini. Mengapakah masyarakat memilih lokasi tersebut sebagai pusat penempatan? Okey, sebenarnya kedua-dua soalan ini jawapan dia hampir sama. Okey, anda boleh guna jawapan ini. Jawapan yang saya bagi ini Okey, guna saja. Tamadun Mesir terletak di Sungai Nil. Tanah di situ subur, sama saja. Okey. Paling penting ingat kata kunci dia. Kata kunci soalan, kalau ada perkataan proses pembentukan, latar belakang, keistimewaan, memilih lokasi sebagai penempatan, gunalah jawapan ini. Satu jawapan untuk 4 tamadun. Okey. Ataupun para pelajar boleh ingat gambar lah. Kadang kalau susah nak ingat perkataan, lihat gambar. Lihat gambar adalah salah satu cara untuk mengingat fakta. Okay, contohnya gambar di sini kita lihat, dia ada penempatan, dia ada aktiviti perdagangan, aktiviti pertanian sebab tanah dia subur. Lagi satu soalan yang kerap ditanya tentang tamadun adalah sumbangan tamadun. Sumbangan tamadun. Banyak nak diingat. Ini masalah besar pelajar. Banyak nak diingat fakta dia. Contohnya SPM 2008 dan 2015 ulangan. Dia tanya tentang sumbangan tamadun Mesir. SPM 2014 dan 2018. Dia tanya tentang tamadun Mesopotamia. 2017. Dia tanya tentang tamadun Huanghe. Boleh katalah, setiap kali keluar soalan tamadun, dia mesti tanya tentang sumbangan. Sama ada proses pembentukan yang saya katakan tadi ataupun sumbangan. Sumbangan ini kita lihat untuk kesemua tamadun ini saya ada satu jalan penyelesaian. Para pelajar ingat untuk kesemua tamadun ini
5 sumbangan adalah sama bagi hampir ke semua tamadun. Bagi hampir ke semua tamadun. Okey, yang pertama, setiap tamadun dia cipta kalender 1 tahun. Okey. Yang kedua, perkembangan ilmu matematik, geometri dan astronomi. Semua tamadun ada ni. Okay, Mesir ada, Mesopotamia ada, Huanghu ada, Indus pun ada. Okay. Lepas tu sistem pengairan untuk meningkatkan hasil pertanian dan mengawal banjir. Semua tamadun ada sistem pengairan dia ataupun sistem saliran dia. Semua tamadun ada. Okay, yang keempat, penciptaan batu bata untuk membina bangunan. Okay, hampir ke semua tamadun ada penciptaan ini. Okay, Mesir ada, Mesopotamia ada, Indus ada. Huanghu dia tak kata. Okay. Yang kelima adalah penciptaan sistem tulisan. Okay. Tulisan apa? Okay, kalau Huanghu ideogram, Indus pictograph, Mesopotamia cuneiform, Mesir hieroglif. Okay. Fatah dia sistem tulisan. Okay, untuk mencatat dan merekod hal pentadbiran keagamaan dan ekonomi itu adalah peranan tulisan itu. Jadi para pelajar boleh guna untuk huraian dia. Okay. Sistem tulisan fakta, merekod hal pentadbiran keagamaan dan ekonomi itulah huraian. Okey, yang seterusnya adalah tentang sistem sosial masyarakat ataupun kehidupan berorganisasi. Okey, untuk fakta ini yang mengingat fakta tentang sistem sosial ataupun organisasi sosial, hampir ke semua tamadun organisasi sosial semua hampir sama. Okey, cuma Indus saja yang tak sama. Okey, kita terangkan Okey, dalam setiap tamadun raja adalah yang paling tinggi. Dia ni wakil Tuhan. Okay, kalau tamadun Mesir anak Tuhan. Okay, raja ini fungsi dia apa? Ketua pentadbir, pemilik tanah, pemilik negara kota. Okay, lepas tu bangsawan, kerabat diraja, pembesar dan ahli agama. Ini nombor 2. Okay, lepas tu yang nombor 3 adalah petani, artisan dan pedagang. Artisan ini petukang. Dan yang terakhir sekali adalah hamba. Okay, semua tamadun ikut kedudukan ini. Okay, kecuali Indus. Okay, sebab Indus dia tak ada raja. Jadi yang menjadi ketua dia adalah pendeta. Okay, yang bawah boleh katakan hampir sama. Okay, lagi satu adalah tentang negara kota. Okay, negara kota. Dalam bab 1, okay, tamadun Mesopotamia ada negara kota. Tamadun Huanghu pun ada negara kota. Okay, dalam bab 2, tamadun Yunani pun ada negara kota. Kalau soalan tentang negara kota ini, dia biasanya tanya tentang ciri-ciri negara kota. Okey, pelajar ingat negara kota ini dia ada 3 bahagian. Pusat kota, tembok kota, luar kota ataupun pelabuhan. Okey, di kawasan luar kota ini kalau pelajar lihat okey, luar kota ini biasanya ni luar kota. Biasanya dia ada kampung. Kampung ataupun kawasan petani okay, jadi di luar kota dia dikelilingi oleh kampung ataupun kawasan pertanian. Lepas itu laut ataupun sungai dia lah. Okay, sungai ini, kawasan sungai ini biasanya ada pelabuhan. Okay, lepas tu kamu ada pintu gerbang. Okay, pintu gerbang ini, pintu gerbang ini biasanya dia melambangkan apa? Dia melambangkan tentang ini pintu gerbang dia. Sekejap saya tunjuk. Pintu gerbang. Okey, pintu gerbang. Okey, pintu gerbang ni biasanya dia melambangkan kekayaan kota. Okey, kekayaan kota. Dan dia juga berfungsi sebagai kubu pertahanan lah. Okey, ini Mesopotamia. Okey, soalan ini pernah ditanya dalam SPM dia lambang kekayaan. Macam contohnya kalau kita ke rumah seseorang kan, kita tengok pintu depan rumah itu. Gate dia lah. Kalau gate itu besar, cantik, kita boleh andaikan rumah ini pemilik dia orang yang berada, orang yang kaya. Macam negara kota lah. Kalau pintu gerbang ni cantik, kayalah negara kota itu. Okay, jadi lepas tu kita lihat di dalam kota, di dalam kota biasanya ada pasar, istana dan rumah ibadat.
Okay, pasar, istana dan rumah ibadat. Biasanya kalau kita lihat dalam kota rumah ibadat ini biasanya di tengah-tengah. Dia adalah kawasan yang paling tinggi. Okay, kawasan yang paling tinggi. Okay, ini dia lah rumah ibadat. Okay, yang terakhir tentang faktor kejatuhan sesebuah kerajaan. Biasanya faktor kejatuhan sesebuah kerajaan ataupun tamadun hampir sama faktor dia. Okay, yang pertama, dia diserang oleh pihak luar. Okay, contohnya tamadun Indus jatuh kerana diserang oleh orang Ayan. Okay, orang luar. Kalau tak boleh ingat perkataan Ayan itu, sebut saja diserang oleh pihak luar. Okay, lepas itu bencana alam. Dia jatuh kerana bencana alam. Contohnya kemarau. Okay, ada silap ejaan di sini. K-E-M-A-R-E-U. Kemarau. Gempa bumi serta wabak penyakit. Okay, yang ketiga, dia jatuh kerana apa? Kekejaman pemerintah. Okay, contohnya dinasti Shang. Tamadun Huanghe. Okay, jatuh kerana kekejaman pemerintah Shang. Tapi faktor biasanya adalah ini. Diserang oleh pihak luar. Okay, macam tamadun Indus jatuh sebab diserang oleh pihak luar. Mesopotamia jatuh pun diserang oleh pihak luar. Mesir pun sama. Okay, jadi itu saja perkongsian saya tentang cara mengingat. Okay, cara mengingat bab 1 tingkatan 4. Harap para pelajar boleh guna formula ni untuk mengingat. Terima semua, tolong like dan subscribe channel saya dan jom kita berjumpa lagi. Bye.